Bismillahirrahmanirrahim. Perkara khilafah atau pemerintahan negara telah menjadi sunnah, yakni ajaran secara amali, secara perbuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sebaik sahaja berlakunya hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegakkan negara Islam dan baginda sendiri yang menjadi ketua negara itu. Sunnah di sini dengan makna ajaran Rasulullah yang wajib kita ikut. Bukan sunnah dengan makna sunat, kalau buat boleh pahala, tinggal ada apa ni? Jangan salah faham. Kerana perkataan sunnah dalam bahasa Arab mengandungi beberapa makna. Sunnah dengan makna peraturan dan undang-undang. Sunnatullah, yang peraturan Allah yang ditetapkan kepada seluruh alam. Musim hujan, musim kemarau, musim panas, musim sejuk. Manusia dengan sifat-sifatnya, itu sunnatullah. Sunnah juga. Sunnah Rasulullah, ajaran yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Sama ada secara perkataan, perbuatan, ataupun yang diaku, dibenarkan oleh Nabi walaupun Nabi tak buat. Itu ajaran Rasulullah. Di sana ada sunnah yang wajib. Seperti Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bersemayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Dia tak boleh semayang yang ikut suka. Kerana ayat-ayat Quran tidak menerangkan bagaimana cara sembahyang. Hanya menerangkan sembahyang itu wajib. Hafizu 'ala as-salawati was-salatul wusta. Pendahulu sembahyang dan sembahyang yang paling mulia, sembahyang asar. Tunaikan sembahyang. Aqimus salah, dirikan sembahyang. Wajib. Bagaimana cara semayang diajar oleh Nabi SAW. Nak semayang kena wudu, tak ada air kena tayamum. Itu sunnah Rasulullah yang wajib kita kena ikut. Nabi mengerjakan haji. Khudhu anni manasikakum. Ambillah kamu cara-cara aku buat ibadat haji. Nabi buat ibadat haji dengan rukun-rukun. Itu sunnah, ajaran yang wajib kena ikut. Ada juga sunnah dengan mana sunat. Sunat rawatib. Sembahyang fardu, ada sembahyang yang mengiringi dia. Buat pun tak apa, tinggal pun tak apa. Itu sunat lain. Jangan kita salah faham. Sunnah mendirikan pemerintahan adalah perkara wajib yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi mencari mana-mana kabilah Arab yang sanggup menerima Islam dan sanggup menerima Nabi berhijrah dan bersedia menyerahkan tanah air mereka, diri mereka, harta mereka untuk mendirikan kerajaan Islam. Setelah 13 tahun, 12 tahun, waktu tahun yang ke-10 berada di Mekah, sudah dicari mana negeri yang sanggup menerima, mana kabilah yang sanggup menerima, bukan saja mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana wajib bagi Islam ada kerajaan yang memerintah. Nabi-nabi memerintah negara.
dan menyuruh kerajaan mengikut hukum Allah. Kalau kerajaan tak mahu, maka Nabi itu sendiri mendirikan kerajaan. Nabi kita Muhammad SAW mengambil peluang daripada musim haji. Orang Arab berhimpun di Mekah tiap-tiap tahun. Kerana haji ini ialah sunnah, jadi ajaran Nabi Ibrahim AS yang dihidupkan oleh orang Arab dan hidupkan oleh Nabi-Nabi zaman dahulu. Ada Nabi-Nabi yang pergi ke Mekah. Ada riwayat kata Nabi Musa pun pergi ke Mekah. Riwayat mengatakan demikian. Dan Nabi Isa akan datang ke Mekah bila dia turun ke bumi di akhir zaman, berumrah dan berhaji di Makkah Al-Mukarramah. Kerana Mekah dia buka oleh Nabi Ibrahim AS. Orang Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW sudah berhimpun di Mekah, mengerjakan haji. Mereka tawaf, mereka menyembah berhala, mereka minum arak, mereka memuja iblis dan syaitan. Haji tak tinggal. Bila mereka berhimpun di Mekah, maka Nabi SAW mencari pemimpin-pemimpin kaum Arab yang ramai pengikut-pengikutnya. Lepas seorang-seorang berjumpa, banyak yang dijumpai, dia ajak masuk Islam dan menyerah diri, menyerah negaranya, tanah airnya untuk Islam. Bila sebut itu banyak yang takut. Tak berani takut. Kecuali Aus dan Khazraj, dua kabilah Arab yang datang daripada Madinah. Mereka ini bergaul dengan orang-orang Yahudi ahli kitab yang tahu berita kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ini akan diberi pertolongan oleh Allah. Kerana tiap-tiap orang Nabi zaman dahulu minta pengikut-pengikut dia menyokong Nabi akhir zaman ini. Wa idza khadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Apabila datang nabi-nabi zaman dahulu, tiap-tiap nabi itu memanggil sahabat-sahabatnya, akan datang berkamu seorang rasul di akhir zaman. Bila rasul ini mari, kamu beriman dengan rasul ini, tolong rasul ini, berjuang dengan rasul ini. Tiap-tiap nabi minta pengikut-pengikut dia. Disebut oleh ulama-ulama ahli kitab. Bila Nabi mari, takut kerana kuasa besar dunia, Parsi, Rom, China, India dikeliling. Orang Islam tak ramah. Tetapi Aus dan Khazraj, dua kabilah Arab yang datang dari Madinah, bila ditemui oleh Nabi SAW, mereka masuk Islam dan mereka berbai'ah. Bai'ah dalam bahasa Arab dengan makna jual. Jual apa? Jual nyawa, harta, diri dan tanah air mereka untuk dibayar kepada Allah yang menjanjikan syurga bagi memenangkan Islam ini. Bila ada Aus dan Khazraj yang masuk Islam, yang berbai'ah, maka Nabi dengan sahabat-sahabat dia, as-sabiqun al-awwalun, hanya beratus orang saja, tak ramai, yang sudah berada di Mekah, yang sudah diuji selama 13 tahun. Ada yang dibunuh, yang diseksa, tak beranjak. Nabi perintah berhijrah. Maka yang sanggup, yang berani berhijrah dari Mekah pergi ke Madinah, meninggalkan anak isteri, meninggalkan harta, meninggalkan segala kemewahan di Makkah Al-Mukarramah, pergi ke Madinah untuk bergabung dengan Aus dan Khazraj bagi mendirikan sebuah kerajaan mengikut ilmu politik dan ilmu undang-undang antarabangsa pada hari ini. Sesebuah negara itu mestilah memenuhi 5 syarat.
Yang pertama, kena ada negeri. Yang kedua, kena ada rakyat. Yang ketiga, kena ada pemimpin. Yang keempat, kena ada perlembagaan. Yang kelima, kena ada kedaulatan. Kedaulatan. Kena ada negeri. Apa negeri? Negeri tanah. Kena ada tanah tempat berpijak bagi mendirikan kerajaan itu. Kena ada negeri, bumi dia. Maka bumi Madinah. Bumi Madinah. Yang kedua, kena ada rakyat. Kalau ada negeri saja, rakyat tak ada, kosong. Kita pergi di Pulau 3. Isytihar saya jadi raja. Kera ada situ. Orang tak ingin negara, orang bodoh. Orang gila. Mesti ada rakyat. Maka di Madinah ada rakyat. Iaitulah orang Ansar, Muhajir, Aus dan Khazraj. Orang Muhajirin yang berhijrah ke Madinah. Dan orang-orang Yahudi, Kristian, musyrikin, yang tunduk di bawah kerajaan Islam. Sanggup. Ada rakyat. Yang kedua. Ketiga, ada pemimpin. Pemimpinnya Nabi SAW sendiri jadi pemimpin. Nabi jadi pemimpin. Yang keempat, kena ada perlembagaan. Perlembagaan ialah perjanjian di antara kerajaan dengan rakyat. Disebut perlembagaan. Maka Nabi membuat perlembagaan, kontrak sosial, perjanjian dalam masyarakat. Nabi memeteraikan perjanjian dengan penduduk Madinah. Di antara Nabi, sahabat-sahabat dia Muhajirin dan Ansar, dengan orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan lain-lain. Dibuat perjanjian dinamakan Sahifah Madinah. Disebut dalam perlembagaan perjanjian itu, wa ma kana min baini ahli hadhihi as-sahifati min hadatsin aw istijarin yukhafu fasaduhu famaraddu ila Allah wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan apa-apa perkara yang menjadi pertelengkahan di kalangan semua pihak yang terlibat di dalam perjanjian ini, maka hendaklah dirajakkan hukum yang tertinggi, iaitu Allah, yakni Al-Quran, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tonggak perlembagaan Sahifah Madinah yang dimeteraikan. Kemudian yang kelima, ada kedaulatan. Kedaulatan dengan makna masyarakat keliling mengiktiraf Madinah adalah sebuah kerajaan yang sah. Itu makna kedaulatan. Kedaulatan ni bukan makna pelik. Bila ada hujang, ada ribu, tu daulat dia kata, tu dak erti dia bodoh. Tak faham. Daulah dengan makna kedaulatan diiktiraf sebagai sebuah negara yang sah. Di sini Nabi mengadakan perundingan. Bila pemimpin-pemimpin Quraisy menghalang Nabi daripada masuk ke Mekah bila Nabi nak buat umrah, lalu Nabi hantar Sayyidina Uthman untuk berunding. Bila Nabi hantar Sayyidina Uthman ditahan, tak balik-balik. Lalu Nabi mengadakan bai'ah dengan sahabat-sahabat dia. 1000 lebih sahabat yang berbai'ah dengan Nabi. Berbai'ah dengan makna berjanji untuk masuk ke Mekah. Sayyidina Uthman sudah ditahan. Masuk tidak akan undur. Sama ada mati ataupun menang. Mati syahid ataupun menang. Maka semua sahabat ini berbai'ah. Apabila pemimpin Mekah mendengar Nabi sudah berbai'ah dan sanggup mati dengan sahabat-sahabat dia, menyebabkan mereka takut. Lalu mereka menghantar pemimpin mereka, dipimpin oleh Suhail bin Amr, menjadi pemimpin, bertemu dengan Nabi untuk berunding. Berunding dan minta dibuat perjanjian Hudaybiyah. Apabila mereka membuat perjanjian Hudaybiyah, bermakna mereka mengiktiraf kedaulatan. Kedaulatan Madinah adalah sebuah negara yang sah dalam ilmu politik.
yang diamalkan pada hari ini, bila dia atas duta, dia atas wakil, dia atas apa, menunjukkan dia iktiraf ini sebuah kerajaan yang sah. Maka dengan sendiri Madinah dia iktiraf sebagai sebuah negara yang sah oleh pemimpin-pemimpin musyrikin dan penduduk-penduduk yang ada di kelilingnya. Dan Nabi atas surat kepada Raja Rom, atau surat kepada Raja Parsi, atau surat kepada Raja Mesir, kepada Raja Habasyah, Raja Masqat, Raja Uman. Ada raja-raja yang masuk Islam. Dan ada raja yang masuk Islam. Raja Bahrain, Masqat, Uman, Habasyah masuk Islam. Dan ada raja yang menerima utusan Nabi, tak masuk Islam. Raja Mesir, Raja Rom. Ada raja yang mengoyak syek surat Nabi, Raja Parsi. Tetapi sudah ada raja yang menerima surat Nabi, menandakan mereka mengakui Madinah adalah sebuah kerajaan yang berdaulat. Maka cukup 5 syarat yang diamalkan oleh Nabi SAW, yang diikuti oleh undang-undang dunia pada hari ini. Maka Madinah menjadi sebuah negara. Maka mendirikan kerajaan adalah wajib. Ini mesti diketahui oleh orang Islam. Selepas wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum telah meneruskan amal bernegara yang dinamakan khilafah ini dengan mereka bermesyuarat memilih orang yang paling layak di kalangan mereka untuk menjadi khalifah atau ketua negara itu. Bila Nabi sudah wafat, maka negara ini disambung oleh sahabat-sahabat Nabi. Dan mereka berijma', bersepakat, tak ada yang khilaf, bahawa menyambung kerja Nabi ini adalah wajib. Sehingga sebaik saja selesai semayang jenazah, bergili-gili semayang, kerana masjid tak cukup, sahabat-sahabatnya ramai. Dan sembahyang tidak ada siapa yang jadi imam. Tak ada ganti Nabi lagi. Sembahyang masing-masing. Dimulakan dengan keluarga Nabi dahulu. Kemudian Muhajirin. Kemudian Ansar. Orang perempuan, kanak-kanak yang boleh sembahyang. Sembahyang bergili-gili, berhimpun-himpun. Setelah sembahyang, maka dikebumikan jenazah Nabi. Nak ke bumi ni tak tahu kat mana. Nak bawa ke kubur Baqi' ke? Nak bawa ke mana? Lalu seorang sahabat ingat Nabi pernah bersabda bahawa tiap-tiap seorang Rasul mesti ditanam di tempat dia akhir umur di situ. Tak boleh alih mayat dia. Maka di sinilah mayat Nabi ditanam berasingan dengan orang lain, tak diusung bawa ke Baqi'. Kerana tepat dia mati di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di situlah ditanam. Dan masa nak tanam, setelah ditanam, yang ada masa tanam beberapa orang sahaja. Sayyidina Ali, Al-Abbas, Al-Fadl, dan beberapa orang pembantu yang menolong. Yang lain semua pergi berhimpun. Berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih siapa yang akan jadi ketua kerajaan mengganti Nabi SAW. Maka ada 3 cadangan yang kita pernah sebut di sini. Keluarga Nabi Ahlul Bait mencadangkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, karramallahu wajhah. Cadangan keluarga Nabi Al-Abbas, termasuk Az-Zubair, termasuk Talha, termasuk beberapa orang dikatakan Salmanul Farisi, yang bukan keluarga Nabi. Ada beberapa orang ni mendukung bahawa Sayyidina Ali menjadi ketua negara ganti Nabi kerana pilih di kalangan anak beranak. Kemudian orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj mencalonkan pemimpin mereka Sa'ad bin Ubadah menjadi ketua selepas wafatnya Nabi SAW. Kerana Madinah ialah tempat kerajaan. Orang Madinah adalah golongan Ansar yang menolong Nabi, yang membantu Nabi mereka awal. Mereka lebih layak. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah menjadi ketua kerajaan.
Kemudian golongan muhajirin mengatakan mesti di kalangan golongan muhajirin. Kerana mereka lah yang awal-awal masuk Islam. Dulu pada orang lain masuk Islam, mereka sudah masuk Islam. Mereka yang susah daripada awal. Bila mereka mendengar hadis al-a'immatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy. Nabi pernah bersabda al-a'immatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy. Maka Quraisy menjadi pemimpin. Quraisy ialah kabilah Arab yang paling kuat, yang paling ramai, yang paling pengaruh besar daripada kabilah-kabilah lain. Maka mereka lebih layak menjadi khalifah. Bila mereka mendengar hadis, dengar ayat Quran, ini sifat sahabat-sahabat Nabi. Bila dengar ayat Quran dengan hadis, mereka patuh pada ayat Quran dan hadis. Berhenti bala. Bila dengar hadis ini, mereka diam. Lalu Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah bangkit mencalonkan Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar kata tidak. Abu Bakar kata Umar atau Abu Ubaidah menjadi khalifah. Pilih antara dua ni. Abu Bakar tak latih diri dia. Pilih antara Umar dengan Abu Ubaidah. Dua-dua orang ni bangun, Abu Bakar jadi khalifah. Mereka layak jadi khalifah kerana Abu Bakar lah yang mengiringi Nabi masa berhijrah, yang ganti Nabi semayang mesti Nabi wudu. Dan banyak dalam kisah Abu Bakar yang dipilih oleh Nabi menjadi pemimpin. Maka orang lain lebih muda, lebih tua pada orang lain. Akhirnya mereka bersetuju memilih Abu Bakar menjadi khalifah. Maka Abu Bakar dipilih jadi khalifah kerana memanglah dia yang paling berpengaruh di kalangan semua para sahabat. Bahkan bila Nabi mati, dengar berita Nabi menapi, orang lain pening kepala habis. Habis orang lain pening kepala, tak tahu nak buat apa. Bila Nabi mati, ada yang menangis, tak boleh bangun. Tak tahu nak buat apa. Sayyidina Umar nak mengamuk, Nabi tak mati. Masing-masing tak tahu nak buat apa. Abu Bakar menunjukkan kepimpinan. Seorang yang layak jadi pemimpin. Bangun dalam masjid menyampaikan ucapan, Ayuhan nas, fa innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutila anqalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wahai semua orang, ketahuilah, barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup, tidak mati sekali-kali. Tiadalah Muhammad melainkan dia seorang rasul. Telah terdahulu rasul-rasul yang lain yang sudah mati meninggal dunia. Adakah sekiranya Rasul Muhammad ini mati dibunuh ataupun mati biasa, maka tumik kamu berpusing daripada Islam, meninggalkan Islam. Barang siapa yang paling padah daripada Islam, dia tidak boleh memberi apa-apa mudarat kepada Allah. Dan Allah membalas siapa yang syukur di atas nikmatnya, nikmat Islam. Bila dengar ucapan ini habis, senyap belaka. Ini ketokohan Abu Bakar menjadi khalifah. Menandakan dia seorang pemimpin yang boleh menguasai orang ramai dalam masa yang genting, masa yang susah ini. Dan di masa itu juga berlaku kabilah-kabilah Arab murtad. Bila Nabi sudah wafat, kabilah yang masuk Islam keluar daripada Islam, kecuali Madinah, Mekah, sebahagian Yaman, Taif, Masqat, Oman dan beberapa kabilah yang lain-lain murtad keluar daripada agama Islam. Dan disokong oleh Parsi dan Rom, dua kuasa besar dunia, menyokong yang murtad ini untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Di masa ini juga Abu Bakar menunjukkan seorang pemimpin yang ada kebolehan dan menyusun bala tentera untuk menyerang mereka yang murtad ini. Lepas satu-satu. Dalam masa yang sama dia tidak membubarkan tentera Usamah bin Zaid
Kerana sebelum wafat, Nabi sudah menugaskan Usamah bin Zaid yang masih muda, yang umur 20-an, ada kata tak tapak 20-an, menjadi ketua tentera untuk menyerang Rom yang membunuh ayah dia Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah, dalam peperangan dengan Rom dekat Jordan, peperangan Mu'tah. Nabi menugaskan Usamah bin Zaid, cucu angkat dia, memimpin bala tentera. Tentera Usamah ni bila bergerak, dengar Nabi sakit berat, berhenti berkemah, tak pergi. Berhenti, tak keluar, tak pergi. Tiba-tiba Nabi wafat. Bila Nabi wafat, maka tentera Usamah berbalik, tak jadi pergi. Lepas Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar, banyak para sahabat mengatakan tentera Usamah jangan pergi, kerana kita menghadapi bahaya. Semua kabilah Arab murtad, sudah menyeleweng keluar daripada Islam, dalam keadaan bahaya nak lawan Rom macam mana? Ini bahaya. Abu Bakar kata tidak, tentera Usamah mesti pergi. Ini telah diikat benderanya oleh Nabi SAW. Kata Abu Bakar, kalau dulu kamu tak setuju Usamah jadi ketua tentera kerana dia muda, setelah Nabi wafat kami tak setuju lagi. Kata Abu Bakar, pergi, jangan undur, pergi. Maka keluar tentera Usamah. Dalam masa yang sama, Abu Bakar menyusun tentera untuk melawan mereka yang murtad. Di sini terdapat kepintaran Abu Bakar dalam menangani politik yang mengepung dunia Arab. Tentera Usamah tidak sebesar mana bila tentera Usamah digerakkan pergi untuk melawan Rom, untuk menunjukkan kekuatan bahawa orang Islam masih kuat. Dalam keadaan dikepung pun masih nak lawan Rom. Ini dari segi politiknya menunjukkan bahawa ini satu kekuatan orang Islam. Rom aku boleh lawan, apalagi kamu, kamu pun aku boleh lawan juga. Ini kepintaran Abu Bakar As-Siddiq dari segi perang propaganda yang disebut pada hari ini, menandakan bahawa orang Islam bukan lemah, orang Islam kuat. Kemudian tentera memerangi orang-orang murtad. Ada satu kabilah Arab, bila Khalid bin Walid nak serang kabilah ini, tiba-tiba dengar bang subuh, nak serang waktu subuh. Waktu subuh, bang sembahyang subuh, murtad macam mana nak pergi serang? Lalu mereka tak jadi, mereka balik semula. Kabilah ni kabilah yang tidak mengeluarkan zakat, mengatakan zakat tidak wajib lagi, zakat tak wajib, tapi masih sembahyang. Zakat tak wajib, membatalkan hukum Islam, zakat tak wajib. Mereka ragu-ragu untuk memerangi mereka yang kata zakat tak wajib. Puak ni balik, tak jadi. Jumpa Sayyidina Umar, jumpa sahabat-sahabat. Macam mana kami nak serang? Nak serang waktu subuh dengan bang subuh. Sembahyang subuh ni sembahyang waktu sejuk. Sembahyang orang malas. Bukan calang-calang orang sembahyang subuh ni. Masih jemaah subuh, cuma kata zakat tak wajib. Macam mana? Sayyidina Umar kata aku tak tahu. Sayyidina Umar kata tak erti. Sayyidina Umar tak erti. Akhirnya jumpa dengan Abu Bakar. Sayyidina Umar kata ni orang mengadu. Abu Bakar terus bangun, pegang kepala Sayyidina Umar dan mengatakan, Ajabbarun fil jahiliyah, jabanun fil Islam. Masa jahiliyah mu samsing, masa Islam mu pengecut, kata Abu Bakar. Kata kepada Sayyidina Umar, senyap Sayyidina Umar. Masa Islam kamu samsing sangat, masa jahiliyah kamu samsing, jabanun fil jahiliyah, jabarun fil jahiliyah, jabanun fil Islam. Samsing masa jahiliyah, penakut masa Islam. Kata Abu Bakar, tidakkah mereka mengatakan zakat tidak wajib? Dan zakat ini adalah rukun Islam, tak boleh membatalkan rukun Islam. Bila batal rukun Islam, batal Islamnya. Demi Allah,
sekiranya mereka membatalkan apa yang diwajibkan oleh Rasulullah, walaupun sebesar harga tali unta, nescaya aku memeranginya, kata Abu Bakar. Barulah orang lain boleh faham, rupanya tak boleh membatalkan rukun Islam ni. Maka Abu Bakar menunjukkan seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang boleh menguasai keadaan, maka dia paling layak menjadi khalifah. Maka semua sahabat-sahabat mengelilingi dia, termasuklah kalangan Ansar yang mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sokong Abu Bakar. Termasuklah Sayyidina Ali yang didukung oleh keluarga Nabi menyokong Abu Bakar. Semua menyokong Abu Bakar. Tetapi malangnya, selepas wafatnya Sayyidina Osman dalam fitnah bencana yang melanda orang Islam, zaman orang Islam sudah berada dalam keadaan lemah, Sayyidina Ali dipilih menjadi khalifah. Dalam suasana orang Islam yang tak reti, tiba-tiba menghidupkan semula pandangan yang awal tadi, di mana pandangan Ansar dia ambil oleh puak Khawarij, dan pandangan Ahlul Bait diambil oleh puak Syiah, dan pandangan yang Muhajirin dan Ansar diambil oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, menjadi mazhab dalam pertelengkahan siapa yang layak jadi khalifah. Inilah punca timbulnya mazhab Sunni, Syiah dan Khawarij. Asalnya dalam masalah khalifah sahaja, bukan dalam masalah semayang, puasa, zakat, haji, tak ada khilaf. Kemudian berbalah, naik Amawiyah, naik Abbasiyah, kemudian menekan puak ni, tekan puak ni. Puak-puak yang tak setuju ni tersisih, akhirnya tak belajar, tak mengaji, timbullah ilmu-ilmu fiqh dan ilmu-ilmu akidah yang berbeza di dalam masyarakat Islam, menyebabkan orang Islam jadi berpecah, berbagai kepahaman selepas dari itu. Jadi asalnya Syiah, Sunni, Khawarij, asalnya ialah kerana pandangan siapa yang layak jadi khalifah. Kemudian beralih kepada pandangan-pandangan lain, menyebabkan orang Islam jadi berpecah sampai hari ini, yang kita kena terang satu persatu, memerlukan masa yang panjang supaya kita faham benda yang macam ini. Al-Quran dan Sunnah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW banyak hukum syariat yang mensyaratkan untuk beramal dengannya. Mestilah tegaknya negara Islam, seperti hukum hudud, jihad, hubungan antarabangsa dan sebagainya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menegaskan di dalam kitab tafsirnya, tiada khilaf, yakni tiada pertelengkahan di kalangan ulama yang muktabar dan umat ini bahawa menegakkan khilafah dan melantik imam, yakni pemimpin, itu adalah wajib. Dan terdahulu daripada ini, para sahabat radhiyallahu anhum mengambil keputusan secara ijma', yakni secara sepakat, menegakkan khilafah, menegakkan pemerintahan, menegakkan negara dengan melantik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi ketua negara selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setengah mazhab di dalam Islam menjadikan imamah salah satu rukun di dalam agama Islam. Walaupun kita sebut rukun Islam itu 5 perkara, tak sebut dalam rukun. Dia masuk dalam 2 kalimah syahadah.
mengaku bahawa tidak Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Imam Ghazali meletakkan bab imamah, bab kepimpinan pemerintahan negara dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Padahal Imam Ghazali ialah seorang yang dikenali dalam ilmu tasawuf, tetapi mengarang kitab berkenaan dengan akidah, menyebut secara khusus bab imamah, kepimpinan memerintah negara. Dengan sebab itu ada ulama meletakkannya sebagai rukun dalam ajaran Islam. Rukun tiang dalam ajaran Islam. Walaupun dikenali oleh orang Islam 5 perkara yang kita baca itu. Tak boleh buat mudah. Kerana perkara ini disebut dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni secara amali, secara perbuatan. Di antaranya ialah dihurai panjang dalam suratul Hajj. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Wa inna Allah 'ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Surah Al-Hajj. Maksudnya sesungguhnya Allah mempertahankan orang-orang yang beriman. Dan Allah tidak mengasihi orang yang khianat. Yang khianat lagi kufur, engkar akan perintah Allah. Diizinkan kepada mereka yang diperangi, sesungguhnya mereka itu telah dizalimi, dan Allah Maha berkuasa untuk memberi pertolongan kepada mereka. Mereka itu ialah orang-orang yang diusir, yang dihalau dari tanah air mereka, iaitulah Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya di Mekah. Kenapa? Kerana mereka berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami, Rabbuna Allah, Rabbul Alamin, Tuhan yang memerintah kami. Rabb yang menjadi, memerintah dan mentaati Allah. Dan Allah tidak menjadikan manusia itu bertolak menolak, berlawan di antara mereka yang menegakkan Islam dan mereka yang menentangnya. Jadi binasakanlah rumah-rumah ibadat. Berbagai-bagai agama, penganut agama Yahudi, Kristian, sembahyang-sembahyang, dan masjid-masjid orang Islam yang disebut di dalamnya nama Allah. Dan demi sesungguhnya Allah berjanji menolong sesiapa yang menolong bagi memenangkan agamanya. Dan Allah itu Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Orang-orang yang kami memberikan kepada mereka kuasa memerintah. Alladzina immakkannahum fil ard. Orang-orang yang kami mungkinkan, bolehkan kepada mereka memerintah di atas muka bumi, mereka menjalankan beberapa perkara. Ini diterangkan rukun kepada pemerintahan negara itu. Aqamus salat, mereka menegakkan sembahyang. Orang yang ada hubungan dengan Allah, bukan orang yang tak ada hubungan dengan Allah.
Hubungan dengan Allah yang paling dekat ialah semayang. Kalau pemimpin negara tidak semayang, tak layak menjadi pemimpin negara. Mesti orang yang ada hubungan dengan Allah. Tidak disebut mendirikan masjid, disebut mendirikan semayang. Allah Ta'ala maha mengetahui ada orang yang buat masjid tapi tak semayang. Yang mendirikan sembahyang, aqamus salat wa atawuz zakah, yang menunaikan zakat, yakni melaksanakan konsep ekonomi Islam, menjalankan perintah ekonomi Islam. Zakat ini ialah ekonomi Islam. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari mereka yang berada, yang kaya, yang ada harta, diagihkan kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Ini konsep ekonomi Islam. Bukan kapitalis, bukan sosialis, bukan komunis. Islam lain dengan komunis, lain dengan sosialis, lain dengan kapitalis. Islam ada dasar dia sendiri. Kerana kapitalis disebut liberal kapitalisme, bebas dalam masalah ekonomi. Nak cari kekayaan ikut suka, halal ke haram ke, boleh tak boleh, asal kumpul kekayaan sudah. Kerana mengikut kepercayaan mereka akan berlaku perlombaan ekonomi, akan memajukan negara. Ini pahaman liberal kapitalis. Kemudian balahnya ialah sosialis ataupun komunis, untuk membela masyarakat, menghakkan kekayaan. Kekayaan dihakkan. Dia sekat kekayaan itu, tak boleh lebih. Kena ada harta sekian-sekian banyak. Sebab dia suruh isytihar harta. Ini sosialis, ini komunis. Suruh isytihar harta. Harta sekadarnya saja boleh, lebih daripada ini tak boleh. Islam tidak. Nak cari harta banyak mana, boleh, tapi wajib zakat. Banyak harta, banyak zakat. Banyak harta, banyak zakat. Komunis dia hakkan kekayaan itu. Dan kapitalis pula tidak ada hak terhadap masyarakat. Ini beza antara Islam dengan bukan Islam dalam masalah ekonomi. Ini satu kelas yang lain. Cerita panjang masalahnya. Wa atawuz zakah, ekonomi Islam. Wa amaru bil ma'ruf, memerintah dalam perkara kebajikan. Wa amaru, memerintah. Bukan suruh saja. Suruh dengan lidah dan suruh dengan kuasa pemerintahan. Menyuruh dengan memerintah kepada kebajikan, wa nahau anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran itu masuklah melakukan tindakan undang-undang, iaitulah undang-undang qisas, undang-undang hudud, undang-undang ta'zir, dan macam undang-undang lagi. Termasuklah juga undang-undang antarabangsa, menentang kezaliman, menentang pencerobohan, hubungan damai dan syarat-syaratnya. Semua ada dalam Quran. Wa nahau anil munkar, walillahi aqibatul umur, dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Semua perkara ni akan ditanya pada hari kiamat kelak. Bukan Tuhan tanya pada semayang, pasal puasa, pasal zakat, pasal haji. Tuhan tanya, siapa pemimpin yang kamu ikut di atas dunia? Pemimpin yang memerintah bagaimana? Adakah memerintah dengan Islam ataupun tidak? Akan disoal pada hari kiamat kelak. Ini kita kena faham betul-betul. Dan sebab itulah kita disuruh alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Sekian alam ni dia menjadikan alam dan memerintah alam ini. Termasuk memerintah dengan hukum syariatnya yang kita kena faham. Dengan sebab itulah mungkin kita tanya man rabbuk. Dia tak tanya man ilahuk. Ilah ni Tuhan yang disembah, yang diibadat. Rabbuk, Tuhan yang memerintah. Soalan malaikat, man rabbuk, siapa Tuhan yang memerintah kamu? Yang menjadi dan mentadbir urusan kamu. Ini soalannya. Soalan muka nakir itu kena faham. Duduk dengar ke? Oh, Rabb, ilah, supaya je makna. Ya, makna yang berlainan. Tuhan yang satu saja. Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang mentadbir dan mengurus kehidupan kita. Rabbul alamin, mengurus seluruh alam. Alam ni termasuklah alam manusia, alam bumi, alam langit, semua diurus dan dia tadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Rabbul alamin yang kita kena faham. Dengan sebab itu, kewajipan menegakkan pemerintahan Islam adalah satu kewajipan yang besar dalam agama Islam.
Di antaranya syarat nak melaksanakan hukum-hukum Islam. Hukum jenayah. Undang-undang jenayah. Orang yang melakukan kesalahan jenayah. Tak boleh kita tangkap. Orang kampung tangkap pakai hukum sendiri. Tidak boleh. Mesti ada mahkamah. Kena ada mahkamah. Ada hakim. Ada saksi. Ada bukti. Ada keterangan. Dan ada kerajaan yang melantik hakim itu. Dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Bukan begitu saja. Membicarakan pula ada yang membela dia. Dibenarkan membela dia. Peguam. Ini ada dalam Islam. Tidak menjadi salah dalam Islam. Kerana Islam menganggap orang yang dituduh tidak bersalah. Bukan bersalah lagi. Dengan sebab itu, seorang hakim dalam Islam mesti mencari jalan untuk membebaskan orang yang dituduh. Bukan cari jalan nak hukum juga macam mana pun. Ini salah. Kaedah mahkamah Islam. Mahkamah Islam seorang hakim mencari jalan untuk membebaskan orang yang dituduh kalau ada jalan, ataupun meringankan hukumannya, memerlukan peguam-peguam, wakil-wakil yang melihat undang-undang. Mana tempat-tempat yang boleh membebas, meringankan hukuman dia. Ini kaedah kehakiman. Ini memerlukan kerajaan yang memerintah. Kalau tidak kerajaan nak buat macam mana? Maka wajib ada kerajaan. Maka mendirikan kerajaan dengan nah Quran, dengan hadis Nabi SAW, dengan ijma' para ulama. Bila ijma' para ulama ni semua mazhab ahli sunnah, Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, Zahiri, mazhab Syiah, mazhab Khawarij bersepakat mengatakan wajib adanya pemerintahan Islam. Khilaf dalam masalah bagaimana nak jatuhkan hukuman, itu saja khilafnya. Tapi dari dasar mengadakan pemerintahan tak ada khilaf kalangan ulama. Dari mana timbulnya politik tak ada dalam Islam? Pemerintahan tak ada dalam Islam. Ikutlah siapa dia merintah pun, asal kita boleh sembahyang sudah. Dari mana ajaran ini? Timbulnya pahaman menolak atau melenyapkan kewajipan berkhilafah memerintah di kalangan umat Islam ialah kerana terpengaruh dengan pahaman Kristian. Orang putih Kristian yang menjajah kita. Dia bukan saja menjajah tanah air kita, menjajah fikiran kita, menjajah akal kita, menjajah kepahaman kita. Sehingga tinggal di masjid, di surga, pergi Mekah saja. Masalah urusan umat Islam diambil alih habis. Kerana kita menganggap tak ada dalam Islam. Padahal Tuhan turunkan Quran 30 juzuk penuh dengan macam hukum dalam Quran itu. Kalau sembahyang puasa kita buat saja 3 la cukup dah Quran ni. Ini 30 juzuk Al-Quran yang kita kena faham. Ini pahaman Kristian, bukan pahaman Islam. Kristian yang membawa ajaran ini. Pahaman ini merebak sehingga jatuhnya khilafah Utsmaniyah, jatuhnya kerajaan Utsmaniyah. Di tengah jumlah umat Islam yang ramai, bahkan terdapat di kalangan mereka orang-orang yang memberi kerjasama untuk menjatuhkan khilafah pemerintahan Islam. Seterusnya kewajipan berkhilafah seolah-olah dilupakan oleh umat Islam. Tak dinafikan adanya pemimpin-pemimpin yang zalim, raja yang zalim, presiden yang zalim. Tak dinafi. Kita menentang kezaliman saja, tidak boleh menjatuhkan kerajaan Islam. Ini tidak boleh. Tak boleh menjatuhkan kerajaan Islam. Kita tak setuju dengan Tok Imam rombak masjid. Itu tak kena. Salah. Masjid tak boleh rombak. Tukar Tok Imam saja. Kalau Tok Imam dia tak betul, dia tak erti, itu saja. Ni tak. Tok Imam tak betul rombak masjid. Ini gila ni. Kerja gila, kerja tak betul. Ini berlaku di kalangan orang Islam di zaman mutaakhir. Nabi sebut dalam hadis, la yunqadanna al-islamu urwatan fakullaman taqadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha fa awwaluhunna naqda al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Akan dirombak ikatan-ikatan yang mengikat ajaran Islam. Satu demi satu orang rombak, kata Nabi. Yang pertama dirombak ialah al-hukmu,
yang berkait dengan pemerintahan dirombak oleh orang Islam. Yang akhir dirombak ialah semayang. Semayang paling akhir sekali. Bila semayang dah tak ada, dunia akan kiamat. Hancur, dibinasakan. Akan dirombak. Dirombak pemerintahan negara, dirombak hukum faraid, dirombak undang-undang jenayah, dirombak satu-satu. Yang pertama dirombak ialah hukum. Orang Islam merombak hukum pemerintahan Islam. Tetapi cahaya Islam tidak boleh dipadamkan oleh musuhnya. Quran tak boleh dipinda dan diubah, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang memeliharanya. Orang kata ada Quran ni itu mengarut. Kerana Allah Ta'ala jamin Quran dipelihara oleh Allah. Qiraat yang berbeza itu perkara cabang. Qiraat berbeza itu perkara cabang. Khilaf dalam masalah mazhab bukan membatalkan Quran. Berbeza hukum sahaja. Bacaan-bacaan sebahagiannya bila baris berubah, maka hukum berbeza antara ulama. Famsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bin. Famrahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bin. Ini qiraat. Basuhlah kamu, sapulah kamu akan kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bin. Dan basuhlah, sapu kepala kamu. Kalau baca wa arjulakum dengan makna basuh kaki kamu. Baca baris atas. Famsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bin. Sapulah kepala kamu dan sapulah juga kaki kamu. Kalau baca baris bawah. Ini khilaf dalam perkara faraq. Di sisi ahli sunnah, jumhur ahli sunnah mesti basuh kaki. Ada ulama sebahagian ahli sunnah, mazhab yang kecil dan sebahagian Syiah mengatakan sapu kaki bukan basuh kaki. Ini tidak membatalkan Islam. Ini kerana ada qiraat. Famsahu biru'usikum wa arjulakum ataupun wa arjulakum ilal ka'bain. Ini Quran yang dibaca daripada Nabi SAW. Dan ada amalan Nabi yang tak bolehnya semayang tak ada dalam Islam. Puasa tak ada dalam Islam. Semayang tak boleh ambil wuduk. Ini tak boleh. Tak ada khilaf. Begitulah dalam masalah pemerintahan negara ni. Pemerintahan negara ni tak ada khilaf. Kerana sabit dalam Quran, sabit dalam amalan Nabi SAW. Tapi orang Islam merungkaikan. Puncanya kerajaan Osmaniyah berlaku kelemahan dan kezaliman. Sepatutnya orang Islam bermesyuarat sesama mereka, menasihati khalifah. Kalau khalifah tak boleh nasihat, tunggu khalifah lain. Kalau dia kupu, tukar khalifah lain. Bukan guling dia, tapi ni guling. Tak puas hati dengan Osmaniyah, maka orang-orang Arab dengan semangat kebangsaan Arab, tak boleh kena orang Arab ambil alih, jatuhkan khalifah itu. Lalu orang putih pun masuk. Orang putih itu Kristian lah. Tolong orang Arab yang di sebelah Najd untuk membantu bagi menjatuhkan Osmaniyah, bagi senjata, bagi tentera, bagi apa. Tolong pula Hijaz, orang putih juga tolong bagi membantu untuk menjatuhkan Osmaniyah. Tolong dan berperang dengan bantuan kuasa-kuasa penjajahan menjatuhkan Osmaniyah. Selepas jatuhnya Osmaniyah, dalam senyap-senyap sebelum jatuh Osmaniyah ini, negara-negara barat sudah membuat perjanjian. Iaitulah di antara Sykes-Picot, Sykes diplomat British, Picot diplomat Perancis, membuat perjanjian untuk membahagi-bahagikan wilayah Osmaniyah selepas jatuhnya kerajaan Osmaniyah. Dalam masa yang sama, Lord Balfour, menteri British, buat perjanjian pemimpin Yahudi nak beri Palestin ke orang Yahudi. Dalam masa yang sama, pemimpin Rusia hadir dalam perjanjian Sykes-Picot
untuk membahagikan wilayah Osmaniyah. Bila jatuhnya kerajaan Osmaniyah, maka negeri Islam dibahagi-bahagi sesama kuasa penjajahan. Sebahagiannya Perancis takluk, sebahagian British takluk, sebahagiannya dia tak takluk, bawah naungan dia takluklah juga. Orang yang sokong dia dikekalkan jadi kuasa, jadi raja, jadi pemimpin di bawah naungan dia, takluk juga. Negeri Asia Tengah, Turki Timur boleh ke China, Asia Tengah boleh ke Rusia Soviet. Ini diwakilkan. Kemudian di sebelah Asia Tenggara, negeri Islam ini daripada Aceh sampai Champa, sampai Filipina, Indonesia. Belanda ambil Indonesia, Malaysia, British ambil, kemudian Champa, Perancis ambil, Filipina, Spanyol ambil. Dia bagi sama-sama dia, kita dijajah. Dijajah, jangan ganggu. Semayang, puasa, pergi ke Mekah, masjid jangan ganggu. Tapi pemerintahan kita ambil. Maka orang Islam yang kalah diperintah oleh orang, menyebabkan masuklah cara pemerintahan yang bukan Islam. Dan orang Islam lupa adanya pemerintahan dalam agama dia, mengizinkan pemerintahan yang bukan Islam. Dan sampai hari ini, walaupun penjajah sudah balik, kita merdeka habis, seluruh negeri Islam merdeka, tetapi cara pemerintahannya adalah warisan daripada cara penjajahan, meninggalkan cara pemerintahan Islam. Ini puncanya orang Islam lupa kepada hukum pemerintahan yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam.